Nahmaduhu wa nusallimu ala sayyidil karim. Saya sambung lagi bahagian keempat pesanan Abu Zar, iaitu iklan jornah atau kita panggil jornah. Kata jornah ialah kata-kata juhmawala, iaitu jornawala, pengendali majlis. Para anbiya adalah insan yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka makan, minum dan berkahwin seperti kita juga. Tapi itu bukan maksud hidup mereka. Maksud hidup mereka ialah mendakwah, menyebar serta menghidupkan dan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah umat yang dibangkitkan untuk manusia pada akhir zaman ini, dan maksud hidup kita ialah menyambung tugas-tugas para anbiya. Para anbiya juga insan yang dibangkitkan, dirasulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikannya nabi, diantaranya utusan, diantaranya risalah, dikurniakannya mukjizat, supaya dengan mukjizat dapatlah digunakan untuk kebaikan umat-umat manusia. Begitulah kerja Allah Subhanahu wa taala. Segala-segala yang berlaku di seluruh alam adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya berjalan atau bergerak dan diam dengan kudrat dan iradatnya. Allah tidak berhajat kepada sesiapa, dan apa-apa dari cara Allah digunakan kudratnya adalah berbagai-bagai mengikut masa, tempat dan hal. Kita tidak nampak kudrat dan perbuatan Allah, tapi tanda-tanda dan kesannya dapat dilihat seperti langit dan bumi, kejadian manusia, burung-burung yang terbang di udara, kapal-kapal yang belajar di lautan, sejuk dan panas, gelap dan terang, angin yang bertiup, air yang mengalir dan lain-lain. Ini semua kita nampak jika kita pandang dengan hakikatnya. Nampak? Kita pandang dengan hakikatnya. Sesiapa yang melihat perkara ini dengan basirah, itu mata hatinya dan akal nuraninya, atau dengan pandangan dalamnya, atau dengan nalurinya, ia akan beroleh maghfirah, iaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau manusia melihat dengan mata dan akal zahir, tentu dia tidak ada apa-apa hubungan, iaitu buta dengan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada kemahuan untuk mencari keberadaannya. Kalau demikian keadaan, seseorang manusia adalah berguna, tiadalah berguna walaupun dia mendapat segala-galanya dunia ini. Akibat dari sikap dan nilai hidup yang demikian akan diketahui di akhirat kelak. Bagaimana kita dapat berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala? Pokoknya kita perlu menyadari bahawa selepas Muhammad SAW tidak ada lagi Nabi yang akan dibangkitkan, kerana Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir. Kita perlu buat kerja Nabi-Nabi. Ini adalah suatu amanah Allah kepada kita. Kita naklah hubungkan diri kita dengan Allah dan hubungkan orang lain dengan Allah. Inilah tugas umat akhir zaman, walaupun dia seorang yang berdosa. Sebab seorang yang berdosa pun apabila dia membuat kerja dakwah dengan betul, insya-Allah lama-lama dia akan jadi baik. Kita dapat lihat tanda-tanda kudrat Allah dengan mata dan dapat mendengarnya dengan telinga kita. Allah SWT menerangkan juga perkara ini melalui Al-Quran kepada kita. Banyak kejadian Allah yang kita tidak dapat lihat. Kejadian Allah yang kita dapat lihat dan kejadian Allah yang kita tidak dapat lihat, seperti pengaliran elektrik, kuasa magnet, malaikat, syaitan, jin, roh, rahmat, bala, akal dan lain-lain. Satu apa yang benda yang kita dapat lihat, kita lihat dengan batin, satu lihat dengan zahir. Hubungan dengan ini ada dua perkara yang perlu diperhatikan. Pertama, apa yang perlu kita buat dan apa yang Allah akan buat untuk kita. Apabila kita buat apa yang diperintahkan Allah, dia akan tunaikan janji-janjinya kepada kita. Misalnya, apabila kita bertakwa,
dia akan beri kita rezeki. Maksud Al-Quran surah At-Talaq ayat 5 ayat ke berapa? Saya tak apa ingat ayat berapa. Yang maksudnya, siapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan berinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Surah At-Talaq. Jika kita wujudkan masyarakat mukmin yang soleh, Allah SWT akan kurniakan kuasa pemerintahan kepada kita, sebagaimana Dia telah mengurniakan kuasa pemerintahan kepada orang-orang terdahulu. Seterusnya Dia akan wujudkan keutuhan Islam dan suasana aman. Firman-Nya dalam surah An-Nur ayat 35, dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh di antara kamu, bahawa Dia sungguh-sungguh akan menjadi mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa, dan Dia sungguh-sungguh akan menegakkan bagi mereka agama yang diredainya untuk mereka, dan Dia sungguh-sungguh akan menukar keadaan mereka sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman. Ada perkara yang tuan-tuan dan Allah Subhanahu Taala, ada perkara yang Allah Subhanahu Taala suka, ada perkara yang kita suka. Apa yang Allah suka? Allah suka iman, sabar, tawakal, syukur, amanah, solat, fikir akhirat, zikir, ikut sunnah di dalam segala perkara. Sedekah, belanja kepada orang lain untuk mendapat kerana Allah SWT. Inilah perkara yang mesti kita buat. Apa yang kita suka ialah harta, pangkat, darjat, kekuasaan, kemasyhuran dan sebagainya. Kalau kita usaha ke atas perkara-perkara yang Allah suka, Allah akan beri kepada kita apa yang kita suka. Dengan usaha agama, Allah SWT beri apa yang kita suka. Usaha agama untuk dapat macam mana? Keluar jalan Allah SWT. Dengan keluar Allah SWT, iman dan sabar, tawakal, amanah akan datang. Apabila perkara ini akan datang, Allah SWT beri kita apa yang kita suka sahaja. Apa sahaja yang bukan sahaja dunia, dan Allah SWT akan beri akhirat dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tekan ke nafsu kita. Dan Allah SWT banyak kita ceritakan. Bila manusia berpaling dari perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan sunnah Nabi SAW, di seluruh dunia manusia jadi huru-hara. Bila berpaling dari perintah Allah SWT, orang-orang di duniawi berbuat apa-apa asalkan dapat dunia, dan mereka tidak tetap pendirian kerana ingin menjaga kepentingan dunia mereka, bahkan boleh sampai kepada peringkat menjual kebenaran dan menukar agama. Firman Allah maksudnya, mereka di dalam keadaan ragu-ragu di antara yang demikian, iaitu iman atau kufur. Meragu-ragu. Tidak masuk ke dalam golongan itu orang-orang mukmin, dan tidak pula kepada golongan itu orang-orang kafir. Barang siapa yang disesatkan Allah, maka kamu sekali-kali tidak akan mendapat jalan untuk memberi petunjuk kepadanya. Wallahu a'lam.